Korang tahu tak, dulu ada satu agama yang diasaskan oleh seorang ahli sihir. Pengaruh dia punya lekuat sampai ramai artis popular tahun 60-an, 70-an yang follow dia ni. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sorry lah sebab lambat keluarkan video ni. Baru-baru ni studio ni ada buat renovation sikit, kita upgrade sikit tingkap yang ni. Lepas tu kita orang dalam proses pertukaran sistem kerja. Kita orang tengah cuba buat sistem baru supaya boleh keluarkan 3 video seminggu. Sistem ni masih lagi dalam tempoh percubaan, jadi tak jamin lagi sistem ni akan jadi efisien. Senang cerita sekarang ni dalam fasa eksperimen dulu lah. Kita akan tambah baik lagi kalau ada jumpa kelemahan dekat mana-mana. So balik pada topik yang asal, korang tahu tak dulu ada satu agama yang diasaskan oleh seorang ahli sihir. Ahli sihir ni selalu digelar sebagai bapa kepada ahli sihir moden. Siapakah Mamat ni? Dialah Aleister Crowley. Nama sebenar dia ialah Edward Alexander Crowley yang dilahirkan pada 12 Oktober 1875 dekat Warwickshire. Family dia ni pun boleh dikategorikan sebagai bangsawan jugalah sebab kaya nak mampus. Atuk dia ni businessman minuman keras yang berjaya. So dia punya kaya tu sampai ke cucu lah boleh makan. Atuk dia ada bagi share dalam saham company dekat bapak dia. Tapi bapak dia langsung tak ambil duit tu. Bapak dia percaya yang duit hasil minuman keras ni akan mendatangkan dosa. Ayah dia ni seorang engineer yang power, tapi berubah menjadi pendakwah Kristian yang sangat berdedikasi. Mak bapak dia ni duduk bawah satu kumpulan pendakwah Kristian yang bernama The Plymouth Brethren. Daripada kecil, mak bapak Crowley ni ajar dia supaya hidup secara sederhana dan seringkas yang mungkin. Sebab bapak dia kata manusia ni dicipta untuk sembah Tuhan, bukan untuk berseronok. Pergi shopping, dress up cantik-cantik, makan makanan yang sedap banyak-banyak ni semua dosa. Mak dia cakap kalau dia terasa nak buat semua benda-benda lara ni, itu maknanya syaitan tengah goda dia. Jadi daripada kecil, Crowley ni memang pandang tinggi lah dekat bapak dia. Sampai dia pun ada cita-cita nak jadi pendakwah Kristian macam bapak dia juga. Masa dia kecil, dia dengar je semua arahan mak bapak dia, tak ada melawan pun. Budak-budak lain yang sebaya dengan dia semua pergi main dekat luar. Dia seorang je duduk dekat rumah study Bible. Disebabkan benda ni, Crowley memang selalu kena bully lah dekat sekolah. Masa umur dia 11 tahun, bapak dia meninggal disebabkan kanser lidah. Maka dia jadi anak yatim dan dijaga oleh mak dia yang alim melampau-lampau. Masa ni lah segalanya berubah, di mana Crowley ni dah hilang mentor atau orang yang jadi tempat dia bergantung. Sampai Crowley ni jatuh sakit. Doktor cakap yang keadaan Crowley ni sangat teruk dan boleh hidup dalam masa beberapa bulan je. Bila dengar doktor cakap macam tu, pakcik dia offer lah untuk duduk dengan dia dekat area luar bandar. Masa dekat rumah pakcik dia ni, Crowley ni buat macam-macam aktiviti macam panjat gunung, explore hutan belantara dan macam-macam aktiviti lasak yang lain. Crowley memang seronok gila weh buat benda-benda ni sebab masa duduk dengan mak bapak dia, mana nak dapat buat semua benda ni. Pakcik dia siap bawa dia pergi kelab malam, minum arak, langgan pelacur masa umur dia 15 tahun. Lain macam tau. Aku pun masa form 3 jahat juga, tapi tak adalah sampai macam ni. Cerita dia, pakcik dia ni bagi dia buat semua benda-benda ni sebab nak bagi dia ada pengalaman yang menyeronokkan lah sebelum Dak Crowley ni mati. Masalahnya, bila dah buat aktiviti ni, kesihatan dia makin elok pula. So, disebabkan dia dah makin elok, pakcik dia hantar dia balik duduk dengan mak dia. Bila Crowley ni balik, dia dah berubah jadi remaja yang memberontak tau. Dia salahkan kumpulan The Plymouth Brethren yang jadi punca zaman kanak-kanak dia macam tau. Tak boleh main dengan kawan-kawan, tak boleh seronok, kena bully dekat sekolah. Jadi Crowley dah tak nak ikut dah ajaran kumpulan ni. Dia pun dah tak nak dah jadi pendakwah Kristian semua ni. Yang dia nak ialah kebebasan untuk tentukan jalan hidup dia. Dia paling benci bila orang cakap dengan dia yang berseronok ni satu dosa. Paling dia menyampah. Mak dia memang terkejut gila lah dengan perangai Crowley ni. Mak dia siap cakap yang Crowley ni dah jadi macam The Beast dalam buku Book of Revelation, buku agama orang Kristian. Lepas dah bertekak dengan mak dia, Crowley terfikir satu idea di mana dia nak berkomunikasi dengan syaitan supaya dia boleh hidup dengan cara dia sendiri. Maka inilah titik permulaan perjalanan Crowley menjadi The Beast yang sebenar. Salah satu kejahatan pertama yang dia buat ialah dia buat satu hubungan
dengan orang gaji dia dekat atas katil mak dia sebab dia nak menganjing mak dia. Bila mak dia dapat tahu, mak dia terus mengamuk terus pecat orang gaji tu. Jadi budak perempuan ni dah tak boleh nak kerja sebab tak ada siapa yang nak hire dia. Nak tak nak, demi nak survive punya pasal, budak perempuan ni terpaksa jadi pelacur. Berdasarkan kenyataan Crowley, budak perempuan ni mangsa pertama Jack the Ripper. Crowley juga kata yang dia kenal siapa Jack the Ripper tu sebenarnya. Dia kata Jack the Ripper tu pun salah seorang ahli sihir juga. Kalau korang tak kenal siapa Jack the Ripper tu, korang boleh tengok video aku cerita pasal Jack the Ripper lepas habis video ni. Lepas tu Crowley ada tulis dalam buku dia pasal zaman kanak-kanak dia, di mana masa dia dah nak mati tu, dia rasa macam Tuhan dengan syaitan tengah berlawan untuk roh dia selama 3 jam. Dan akhirnya Tuhan menang, roh dia dapat diselamatkan dan dia boleh teruskan hidup. Persoalan yang bermain dalam kepala otak dia lepas tu ialah dia confused yang mana satu sebenarnya Tuhan. Pula dah. Bila Crowley dah habis sekolah menengah, dia sambung belajar dekat University of Cambridge, di mana dia kenalkan diri dia dekat kawan-kawan dia sebagai Aleister Crowley. Dekat Cambridge, Crowley sangat aktif dalam kelab chess dan berjaya menang dalam beberapa pertandingan. Lepas tu Crowley jatuh cinta dengan budak kelas dia iaitu Herbert Jerome Pollitt. Sebenarnya ramai yang tak tahu Herbert ni ada alter ego yang suka pakai pakaian drag dekat kelab malam orang kaya dan dikenali dengan nama Diane Dirock. Diorang ni pun bercinta dan Crowley suka tulis puisi pasal cinta dia dekat Herbert ni. Sifat bisexual dia ni menunjukkan motif Crowley ni menolak terus agama Kristian. Pada pandangan pihak gereja pula, hubungan Crowley dengan Herbert ni adalah satu perbuatan yang sangat keji. Sepanjang diorang bercinta, diorang terpaksa hadap macam-macam rintangan dan akhirnya hubungan ni terputus. Herbert tak sanggup nak ambil risiko untuk menentang budaya agama tempatan. Lepas dia habis belajar, Crowley ni dapat mewarisi harta kekayaan family dia. Jadi dia dah dapat kebebasan untuk buat apa je yang dia nak. Start daripada tu, Crowley pun start melanggan pelacur hampir setiap hari. Dia start menulis puisi-puisi lucah dan terbitkan puisi dia atas nama pena. Dia ni juga start beli buku-buku yang berkaitan dengan sihir. Masa inilah dia sedar yang bukan dia seorang je yang berminat dengan sihir ni. Crowley join satu grup ahli sihir yang sangat bercita-cita tinggi iaitu Hermetic Order of the Golden Dawn yang diketuai oleh Samuel Liddell McGregor Mathers. Grup ni pun ada banyak ahli-ahli yang terkenal dan berpengaruh macam William Butler Yeats, ahli politik, dan Bram Stoker, seorang penulis buku bangsa Irish. Ahli-ahli pemimpin grup ni kata yang diorang berjaya terjemahkan buku sihir lama daripada Mesir Purba. Dalam buku tu penuh dengan sihir-sihir lama dan kepercayaan mistik Yahudi daripada Kabbalah. Diorang percaya yang diorang boleh buat sihir, berkomunikasi dengan dewa dan diorang rasa diorang lagi kenal diri diorang sendiri. Masa first time Crowley join meeting diorang ni, dia menyamar dan gunakan nama Count Vladimir Svarev. Dia menyamar sebab takut family dia tahu yang dia dah terjebak dengan kumpulan sihir. Plus dia tak nak reputasi dia jatuh kalau orang luar dapat tahu. Masalahnya tak ada seorang pun percaya dengan penyamaran Crowley ni sebab muka 20-an tapi pakai misai palsu macam orang 40-an. Memang tak kena lah dengan muka. Lepas tu dia acah pula cakap guna dialek Rusia, tapi bunyi memang teruk gila lah, nampak nak menipu. Bila tengok yang grup ni memang jaga rahsia diorang dengan sangat teliti, Crowley pun tunjukkan diri dia yang sebenar. Sayangnya disebabkan first impression diorang dekat Crowley ni dah spoil, diorang jadi susah nak percaya dengan dia ni. Walaupun dia tak popular dan ramai orang tak suka dia, Crowley sangat tekun belajar sihir dan prestasi dia sangat memberansangkan. Grup ni suruh ahli-ahli baru diorang berkomunikasi dulu dengan jiwa diorang sendiri sebelum pemimpin kumpulan ni ajarkan dengan sihir yang sebenar. Proses ni merangkumi aktiviti perbincangan falsafah, buat yoga, meditasi dan bacaan mantra. Diorang juga disuruh untuk tulis tafsiran diorang pasal jiwa diorang dalam satu jurnal harian. Budak-budak baru ni ada buat beberapa upacara setiap hari sebab diorang percaya yang diorang boleh panggil dewa untuk tolong diorang. Salah satunya ialah upacara The Lesser Banishing Ritual of Pentagram. Diorang akan baca jampi yang macam ni, tapi aku tak boleh nak sebut lah, korang bacalah sendiri. Dekat bawah ni aku ada tuliskan. Crowley ni percaya gila dengan dunia mistik dan dia yakin upacara ni adalah cara permulaan untuk berhubungan dengan dewa yang jaga dia. Dia selalu juga cerita dekat kawan-kawan dia yang dia teringin nak puja jin dan dewa-dewa purba. Crowley ni selalu guna psychedelic drugs sebab dia yakin dadah ni boleh tolong dia berkembang dalam dunia sihir ni. Sikap dan cara Crowley ni dah menarik perhatian ahli-ahli yang lain, di mana diorang rasa kaedah dan cara Crowley ni sangat teruk dan dia dah menyimpang dah daripada jalan yang betul. Jadi diorang cuba sedaya upaya untuk pastikan Crowley ni tak dapat naik level yang seterusnya sebab diorang takut Crowley ni akan gunakan sihir untuk kejahatan. Disebabkan Crowley susah nak naik level, Crowley langgau satu undang-undang yang penting dalam kumpulan ni. Dalam kumpulan ni tak ada siapa yang dibenarkan untuk ajar orang lain untuk duit, kekayaan atau kesenangan. Tapi Crowley ni berjaya pujuk seorang ahli yang bernama Alan
Alan Bennett untuk ajau dia sihir level yang lagi tinggi. Sebagai balasan, Crowley tolong bayarkan sewa rumah Bennett ni. Sayangnya, benda ni bertahan sekejap je sebab Bennett nak pergi ke Asia Tenggara untuk belajar Buddha. Pada tahun 1899, semasa berumur 24 tahun, Crowley beli satu mansion yang dinamakan sebagai Boleskine House dekat tepi pantai Loch Ness, Scotland. Dia beli rumah ni sebab senang dia nak buat upacara sihir yang dikenali sebagai Abramelin Ceremony. Sayangnya, tak ada apa pun yang jadi dalam upacara tu. Dia tak pernah nampak pun jin ke, dewa ke, walaupun dia dah try hard gila babi dah. Lama-lama dia pun dah penat nak buat semua benda ni hari-hari tapi tak ada hasil. So dia start nak cari benda lain pula. Ada khabar angin mengatakan lepas Crowley fail untuk habiskan upacara tu, benda tu dah buka pintu pagar neraka. Jimmy Page, gitaris kumpulan Led Zeppelin, beli rumah tu lepas kematian Crowley dan dia sendiri kata yang rumah tu penuh dengan hantu Crowley. Crowley mengembara ke Mexico City untuk join Freemason tapi tak berjaya. Lepas tu dia belayar pergi Hawaii dan sepanjang dekat atas kapal tu dia ada skandal dengan bini orang yang bernama Mary Alice Rogers. Lepas tu Crowley mengembara pula pergi ke Jepun dengan Hong Kong dan berhenti dekat Ceylon atau sekarang dikenali sebagai Sri Lanka. Dekat Ceylon ni dia terjumpa dengan Alan Bennett yang tengah belajar pasal Shivaism. Diorang spend time sama-sama untuk sementara waktu sampailah Bennett decide untuk jadi Sami Buddha dekat Burma. Bila dah dengar macam tu, dia decide untuk mengembara pergi India untuk belajar Hindu. Lepas dah lama duduk dekat India, Crowley mengembara pergi Paris dan berkenalan dengan Gerard Kelly, seorang pelukis warga British yang sangat terkenal. Pada tahun 1903, Crowley balik semula ke Boleskine House. Sepanjang pengembaraan Crowley ni, dia dah tulis beratus puisi, beberapa buah buku dan join banyak ekspedisi pendakian gunung. Isteri pertama Crowley bernama Rose Edith Kelly, adik kepada Gerard Kelly. Masa first time diorang jumpa, Rose ni seorang janda yang dah bertunang dengan lelaki pilihan keluarga. Crowley ni pun pujuk Rose untuk lari dengan dia, walaupun diorang baru kenal 1 hari. Tujuan Crowley sebenarnya nak selamatkan Rose daripada perkahwinan rancangan family ni sebab dia tak suka benda ni. Diorang pun lari dan kahwin pada bulan Ogos 1903. Pada bulan Februari 1904, diorang pergi ke Kahirah untuk honeymoon. Last-last diorang menetap dekat situ. Wah, sepanjang duduk dekat Kahirah, Crowley belajar pasal perkara gaib dalam Islam dengan benda mistik dalam budaya Arab. Ada satu hari ni, Crowley bawa Rose pergi dekat satu gua yang gelap gila babi. Dekat situ Crowley start buat upacara sihir dia. Tujuan dia nak seru Horus, dewa Mesir Purba, yang dia belajar dalam buku Guetta, The Lesser Key of Solomon. Masa Crowley tengah baca jampi tu, tiba-tiba kepala Rose dah menongak macam ni tau. Rose kata dia nampak satu vision dan dia dengar suara Horus dekat dalam gua tu. Crowley rasa kecewa lah sebab dia ingat Rose ni tengah main-mainkan dia. Dia dah bertahun-tahun kot belajar pasal sihir ni, tak jadi apa. Takkan Rose yang baru ikut dia buat upacara sihir ni terus boleh nampak Horus? Tapi Rose ni bersungguh-sungguh tau, yakinkan Crowley yang dia memang nampak something dekat dalam gua tu. Dia cakap yang dewa-dewa ni marah dekat Crowley sebab kerek now. Disebabkan susah now nak percaya dengan cakap Rose ni, dia bawa Rose pergi dekat salah satu muzium. Dia suruh Rose ni tunjukkan dekat dia dewa yang mana satu yang dia nampak, memandangkan Rose ni tak ada ilmu pun pasal sihir ni. Rose terus bergerak pergi dekat Stele of Akhefen Khonsu, lebih kurang lah sebutan dia tu, dekat pameran yang bernombor 666. Kebetulan nombor 666 ni adalah number of the beast dalam kepercayaan Kristian. Bila dah tengok macam tu, diorang terus balik rumah sebab nak borak pasal apa yang Rose nampak tu. Rose pun bagi tahu yang Horus ajau dia macam mana nak berkomunikasi dengan dewa. Crowley pun terus belajar dengan Rose pasal upacara tu. Lepas Crowley buat apa yang Rose ajau, tiba-tiba dia dengar satu bisikan suara. Dia cakap tu adalah bisikan suara dewa yang jaga dia, iaitu dewa Aiwas. Dewa ni suruh Crowley tulis semua maklumat yang dia bagi selama 3 hari. Lepas tu penulisan tu Crowley terbitkan dalam satu buku yang bertajuk The Book of the Law. Prinsip yang terkenal dalam buku tu ialah buatlah apa pun yang korang nak buat selagi mana tak mendatangkan bahaya dekat sesiapa. Crowley rasa excited dengan benda ni. Dia anggap benda ni macam wahyu tau. Bila dia balik England, dia terus cerita dekat semua kawan-kawan dia dalam kumpulan rahsia tadi tu pasal apa yang berlaku dekat Mesir. Ramai yang susah nak percaya cakap dia dan ada juga yang marah dengan Crowley ni sebab diorang anggap yang Crowley ni dah kena kencing dengan jin, bukannya dewa. Walaupun dah sampai tahap ni, diorang masih tak bagi Crowley ni naik level yang seterusnya. So dia pergilah jumpa dengan ketua kumpulan untuk explain apa masalah dia. Akhirnya dia dapat pujuk Matters untuk benarkan dia naik ke level yang seterusnya. Dia balik dengan bawa surat kebenaran daripada Matters, tapi ahli kumpulan tu tetap tak nak bagi Crowley ni naik level. Crowley ni dah menyiap dengan dia orang ni. Dia pun pecah masuk office kumpulan tu. Lepas tu dia tukar kunci pintu office tu. Esoknya bila diorang tak boleh nak masuk office, dia gelak gila babi
dekat depan diorang. Disebabkan perbuatan Crowley, dia kena buang terus daripada kumpulan ni. Pada 28 Julai 1905, anak perempuan pertama Crowley yang bernama Lilith dilahirkan. Sepanjang tempoh bini dia berpantang, Crowley banyak tulis puisi-puisi lucah untuk hiburkan bini dia. Setahun lepas tu, Crowley ada bawa satu kumpulan ni pergi panjat gunung Kanchenjunga dekat Nepal, salah satu gunung terbesar dan berbahaya dekat dunia. Bila dah sampai ketinggian 25,000 kaki, salah seorang pendaki bernama Jules Jacques Guillemot, seorang fotografer, marah dengan cara Crowley ni layan diorang. Maka ekspedisi ni terhenti disebabkan Crowley ni dah bertekak dengan ahli kumpulan yang lain. Ahli kumpulan yang lain anggap Crowley ni macam rushing sangat tau. So, diorang mula memberontak dan Jules cuba nak take over ekspedisi ni. Ada sebahagian ahli kumpulan yang nak turun balik ke bawah walaupun hari dah malam. Crowley dah warning diorang, bahaya kalau turun sekarang, tapi diorang turun juga. Last kali beberapa orang pendaki telah terbunuh dalam satu kemalangan. Komuniti pendaki gunung semuanya salahkan Crowley sebab jadi punca aksiden tu jadi. Crowley dikatakan duduk dalam kemah dia dan cuba untuk seru jin. Masa dia tengah buat upacara itulah, salji runtuh daripada atas gunung dan turun ke bawah. Mangsa yang terperangkap dalam runtuhan tu minta tolong Crowley, tapi dia buat bodoh je. Crowley ni biarkan je diorang ni mati dalam runtuhan salji tu. Crowley keluarkan kenyataan yang dia tak simpati langsung dekat diorang ni, walaupun ada juga yang terselamat. Crowley jumpa family dia dekat Calcutta sebelum dia dipaksa untuk keluar daripada India disebabkan kes tu. Jadi dia bawa family dia pergi mengembara ke selatan China, dan sepanjang perjalanan tu dia ada masalah ketagihan candu. Lepas sekian lama, dia hantar family dia balik England sebab dia nak pergi ke Shanghai untuk jumpa dengan Elaine Simpson, seorang wanita yang minat gila lah dengan buku dia. Diorang jumpa, lepas tu travel sama-sama pergi Jepun, Canada dengan New York City. Sepanjang perjalanan tu, diorang jalankan upacara untuk seru Aiwas, dewa penjaga Crowley. Lepas dah puas travel, Crowley balik rumah dia dekat England. Bila dia sampai rumah, dia dapat tahu yang Lilith dah meninggal dunia disebabkan penyakit demam kepialu atau typhoid fever. Disebabkan peristiwa ni, perkahwinan Crowley dengan Rose ni makin retak. Walaupun diorang ada seorang lagi anak perempuan yang bernama Lola Zaza yang lahir pada tahun 1907, tapi memang nampak sangat yang diorang ni dah tak ngam dah. Rose pula kena depression yang teruk disebabkan kematian Lilith. Last kali diorang bercerai pada tahun 1909, dan 2 tahun lepas tu Crowley hantar Rose ni pergi rumah sakit jiwa sebab otak Rose dah makin rosak disebabkan ketagihan alkohol. Dekat sini Crowley terfikir tau, setiap kali ada perempuan yang bercinta dengan dia, last kali mesti hidup perempuan tu akan hancur gila babi. Dia start persoalkan sama ada kepercayaan dia pada sihir yang buatkan orang yang ada masalah mental mudah tertarik dengan dia, atau cara hidup dia yang pelik yang membuatkan orang yang bersama dengan dia boleh jadi gila. Lepas daripada peristiwa tu, Crowley tak berminat nak jadi ayah lagi tau. Jadi dia letakkan anak dia dekat penjaga atau dia letak dekat sekolah berasrama, dan dia tubuhkan agama dia sendiri iaitu agama Tilima, di mana dia jadikan ajaran dalam The Book of the Law sebagai kitab suci dia. Dia beli sebuah villa dekat Itali yang dinamakan The Abbey of Telema sebagai tempat diorang berkumpul. Semua orang yang duduk dekat situ digalakkan untuk buat apa je yang diorang nak pada bila-bila masa yang diorang nak. Diorang ambil dadah, buat hubungan berkumpulan dan berkeliaran dekat sekitar rumah diorang dalam keadaan bogil tak pakai baju. Dalam salah satu bilik dekat villa tu dinamakan sebagai Nightmare Room, di mana banyak hasil karya lukisan Crowley yang menakutkan dekat dinding bilik tu. Dia galakkan pengikut dia untuk ambil dadah LSD. Lepas tu tengok gambar-gambar yang menakutkan tu sampai diorang dah hilang rasa takut dengan semua benda. Jiran-jiran Crowley terkejut gila bila dapat tahu aktiviti diorang dekat dalam villa tu. Sampai ke hari ni, penduduk sekitar cakap yang villa tu berhantu tau. Ada yang kata kena sumpah. Ada juga orang kata yang upacara diorang ni makin lama makin rancak sebab diorang ni makin lama makin ganas. Perangai diorang ni pun dah tak rupa manusia dah macam binatang pula dah. Sampai satu tahap ni, diorang dah start buat upacara korban binatang. Salah seorang kekasih Crowley yang bernama Lia terus trauma lepas upacara korban binatang ni. Dia terus lari daripada villa tu dan pergi dekat salah satu company surat khabar British lepas salah seorang pengikut Crowley mati minum darah kucing. Bila berita tu keluar je, pihak berkuasa Itali terus serbu dan paksa diorang keluar daripada villa tu. Lepas dah kena tangkap, diorang dihantar balik dekat negara masing-masing. Kerajaan Itali terus haramkan diorang ni jejakkan kaki dekat Itali lagi. The Abbey of Telema dibiarkan terbengkalai sampai sekarang sebab ramai percaya yang rumah ni berhantu. Lepas dah kena halau tu, Crowley pergi dekat United States untuk sebarkan Telema dekat sana. Dia berjaya bawa beberapa orang besar untuk join dia, termasuk seorang saintis yang buat roket yang bernama Jack Parsons dan pengasas Scientology yang bernama L. Ron Hubbard. Crowley ajar diorang ni macam mana nak buat sihir yang dia kata boleh capai klimaks sampai seluruh alam semesta boleh tahu tau. Bapak dia, satu alam semesta tahu kau klimaks tau. Malangnya Crowley ni kena tangkap masa tengah buat satu upacara sihir seks ni.
Lepas tu masa kena tangkap ni, polis jumpa banyak gila dadah jenis heroin. Masa ni Crowley ni dah jadi penagih tegah heroin tau. Berat badan dia pun dah turun mendadak, dah kurus macam aku dah. Sekitar tahun 1930-an, seorang wartawan labelkan Crowley ni sebagai black magician yang membuatkan reputasi dia jatuh. Lepas dah bertahun-tahun mengembara dan beli macam-macam jenis rumah dekat pelbagai tempat, akhirnya harta warisan keluarga dia dah habis untuk dibelanjakan. Crowley ni pun terpaksa duduk sorang-sorang dekat satu bilik sewa yang kecil gila babi. Dia buat semua kerja yang dia boleh buat untuk teruskan hidup dia. Crowley ni ada plan untuk saman wartawan yang fitnah dia, walaupun dia sendiri yang gelaukan diri dia sebagai ahli sihir dengan debis dalam buku dia sendiri. Akhirnya Crowley kalah dalam kes tu dan dia kena kutuk dengan teruk oleh masyarakat tempatan. Lepas kes tu, ramai orang dah tak nampak dah batang hidung dia dekat London. Ada yang kata dia dah mati overdose dekat bilik sewa dia. Masyarakat tempatan anggap yang itulah pengakhiran yang sepatutnya berlaku untuk seorang ahli sihir yang sangat jahat. Tapi sebenarnya tak ada bagi Crowley peluang kedua untuk hidup. Lepas habis bicara dekat mahkamah tu, ada seorang wanita yang bernama Deirdre McClellan jumpa dengan Crowley. McClellan ni kata yang dia dah baca semua buku Crowley sampai dah jadi peminat setia dia. Jadi tujuan McClellan jumpa dia sebab McClellan nak mengandungkan anak Crowley ni. Walaupun bunyi macam pelik, tapi disebabkan dah terdesak, Crowley pun on je lah. McClellan cover Crowley daripada kena hina dengan orang awam dan bebaskan Crowley daripada ketagihan dadah. Lepas kesihatan Crowley dah makin baik, diorang dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Aleister Atatürk Crowley. Crowley memang happy dan bangga gila dengan anak lelaki dia sampai dia rasa menyesal dengan cara hidup dia masa muda dulu. Lepas dah habiskan hampir seluruh hidup dia untuk buktikan yang manusia tu harus pentingkan diri sebanyak yang boleh, akhirnya Crowley sedar yang kebahagiaan sejati tu datangnya daripada keluarga. Diorang duduk dekat sebuah rumah dekat Cornwall di mana diorang selalu habiskan masa dekat tepi pantai masa musim panas. Berdasarkan kenyataan McClellan, Crowley jatuh koma sebelum Crowley ni meninggal dunia. Masa hari kematian Crowley, dikatakan ada peti kilat sabung menyambung yang sangat kuat. McClellan kata macam Tuhan ni datang turun ke bumi untuk tarik nyawa Crowley. Crowley meninggal dunia pada tahun 1947 ketika berumur 72 tahun. Punca sebenar kematian Crowley ialah dia ada penyakit bronkitis yang sangat kronik. Tambah pula lagi dengan pleurisy dengan myocardial degeneration. Mayat Crowley dikebumikan dekat tanah perkuburan Brighton. Seorang penulis buku bernama Louis Wilkinson bacakan petikan daripada bahagian Gnostic Mass dalam The Book of the Law dengan hymn to pen masa majlis pengebumian Crowley. Majlis pengebumian Crowley ni menjadi kontroversi dan digelar sebagai black mass oleh pihak media. Bertahun-tahun lepas kematian Crowley, banyak artis dengan ahli muzik dekat seluruh dunia mula baca hasil karya Crowley. Diorang dapat inspirasi daripada falsafah hidup dengan cara yang diorang nak. Ajaran Crowley ni juga menjadi salah satu prinsip dasar golongan hippies. Korang kenal tak John Lennon, penyanyi band The Beatles tu? Bagi John Lennon, Crowley ni satu ikon besar dalam hidup dia sampai dia letakkan muka Crowley dekat kulit album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Moto Crowley iaitu Do What Thou Wilt pun ada ditulis dekat piring hitam album Led Zeppelin ketiga. Selain tu, David Bowie pun jadikan Crowley ni sebagai rujukan dalam lirik lagu Quicksand. Dia kata yang hidup Crowley ni penuh dengan benda-benda yang keterlaluan tau. Kalau Crowley tak buat semua tu untuk ubah tradisi hidup yang lama berasaskan agama, dunia hari ini mungkin takkan sama macam sekarang ni. Jadi begitulah kisah hidup seorang ahli sihir yang bernama Aleister Crowley, bapa kepada ahli sihir moden. Walaupun dalam cerita aku ni dengar macam Crowley ni main sihir biasa-biasa je, tapi sebenarnya sihir dia tu kategori bahaya tau, sebab dia banyak main sihir purba. Banyak tempat yang jadi tempat pemujaan Crowley ni yang berhantu tau. Tak ada orang yang sanggup duduk dekat rumah Crowley ni. Even padri diorang pun tak boleh nak handle hantu-hantu Crowley ni. Korang boleh tengok sendiri video rumah Crowley ni sebab banyak YouTuber Mak Saleh yang buat video paranormal dekat rumah Crowley ni. So sampai situ je lah cerita aku untuk hari ni. Kalau ada apa-apa yang korang nak tambah atau betulkan, korang boleh tuliskan kat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik hari ini. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.